Ujunglah dia pergi jual tu tak berapa nak ngaji, kan? Dia sebut California. Itu salah satu cara jugalah nak mengelak daripada tersedap yang kita pada US. Tapi apa masalahnya? Kalau kita daripada US, baik, kita tengok susur galur Amway. Bagaimana dia ditubuhkan? Dr. Karl Rambach menjalankan kajian tentang Nutrilite, tentang suplemen daripada 1915 di negeri China sampai berpuluh tahun. Sampailah tahun 1930-an dia mendapat satu formula multivitamin. Masa itu bila dia dapat formula multivitamin, dia form company. Dia buka company baru. Company bukan company baru lah, company dia lah untuk jual vitamin formula yang dia dapat. Dan dinamakan sebagai California Vitamin. Itu vitamin yang Nutrilite dulu lah. Nama dia, syarikat nama California Vitamin. Nama Vitasol. Tapi syarikat nama California Vitamin. Dr. Karl Rambach memasarkan jualan ini secara multi-level marketing. Bila orang tanya siapa yang mula-mula buat multi-level marketing, ini orang dia. Bukan Rich DeVos, bukan J. Van Andel. Dr. Karl Rambach, dia adalah perintis MLM di dunia. Apabila dia menjalankan perniagaan California Vitamin selama beberapa tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai tahun 1949, Rich DeVos dan J. Van Andel, dua orang sahabat yang datang daripada Belanda ini. Rich DeVos dan J. Van Andel, mereka berbangsa Dutch. Kalau kita pernah tengok susu Dutch Lady itu, bangsa itu namanya Dutch. Hijrah ke US, buat macam-macam kerja. Lastly dia dengar tentang pemasaran vitamin, dan mereka berdua join untuk jual multivitamin daripada California Vitamin ini. Mereka masuk jadi ABO macam kita. Mereka ambil produk dijual ke orang. Mereka pun buat macam mana kita buat hari ini. 1949, 10 tahun selepas itu, syarikat ada masalah. California Vitamin punya company ada sedikit masalah. Sedangkan Rich DeVos dan J. Van Andel, mereka sudah ada grup yang besar pada masa itu. Dah dapat bonus daripada company Dr. Karl Rambach. Bila company ada masalah, maka bonus tak boleh dibayar. Detail dia panjang, dalam buku Rich DeVos ada cerita tentang benda ni. Kemudian Rich DeVos dan J. Van Andel ambil keputusan, berbincang, apa kita nak buat dengan grup kita yang ada ni? Company ada masalah. Rich DeVos dan J. Van Andel dapat persepakatan bahawa apa kata kita buat company kita sendiri menggunakan network yang kita ada pada hari itu. Lalu ditubuhkanlah Amway pada tahun 1959 di US. Sejak itu Amway wujud. Okey. Bila Amway ditubuhkan 1959, Rich dan juga J menjalankan perniagaan macam kita. Mereka juga adalah pengedar. Mereka bukan buat modal, buka satu HQ yang besar, lalu panggil ejen nak jual produk, bukan. Mereka sendiri memulakan perniagaan macam kita. Jual vitamin. Sampailah Amway membangun dengan pesat di US, maka mereka melebarkan sayap ke negara yang kedua. Daripada US masuk ke Australia. Jadilah Amway wujud di Australia. Bila Amway berkembang lagi daripada Australia, dia masuk ke Canada. Amway dah ada di 3 buah negara. Daripada Canada, Amway masuk pula ke Hong Kong. Amway dah ada 4 buah negara, dan sebelum Hong Kong ada negara-negara lain yang muncul daripada Australia tadi. Daripada Hong Kong, Amway bercadang untuk masuk Singapura. Masa itu Singapura maju dah. Bila nak masuk Singapura, tak dibenarkan. Kenapa? Perdana Menteri pada ketika itu, Mr. Lee Kuan Yew, tidak percaya kepada skim-skim yang macam ni. Tidak percaya bisnes yang berbentuk multi-level. Sebab dakwaan mereka semuanya adalah piramid sistem. Maka mereka tak dibenarkan masuk. Amway tak dibenarkan masuk ke Singapura. Amway beralih ke Malaysia. Maka dia masuklah ke Malaysia pada tahun 1976. Maka tertubuhlah Amway di Malaysia 1976. Itu sejarah dia. Dan daripada Amway Malaysia inilah datangnya Saniho, datangnya Chan Lisian, datangnya Campoyok, seterusnya wujudlah rumpun mesra yang kita ada pada hari ini. Sebelum dia meninggal lah, masa itu baru dia Kristian. Baik.
Kenapa kita nak kena buat MOA? Senang, dalam agama disebut at-tis'atu rizqa fi tijarah. 9 daripada 10 pintu rezeki ada dalam perniagaan. Banyak tak duit dalam perniagaan? Banyak. Kita nak kena cari duit bagi banyak kan? Ya. Pasal apa orang Melayu, orang Islam takut nak cari duit banyak-banyak? Alasannya cuma satu yang saya pernah dengar dulu. Ni orang cerdik pandai jawab ni. Dia kata kalau duit banyak sangat payah, nanti Tuhan nak hisap, lambat masuk syurga. Awak hang miskin, cepatkan masuk syurga. Kita takut tak masuk langsung. Pasal apa tak masuk langsung bila miskin? Nabi sebut al-faqir yakadu bil kufri, al-faqru yakadu bil kufri. Orang yang miskin ini lebih dekat kepada kekufuran daripada orang yang ada duit. Kita kena takut jadi miskin, bukan takut jadi kaya. Sebab itu bangsa kita, orang yang agama yang kita hari ini patut faham kenapa Islam nak orang Islam jadi kaya. Banyak benda kita boleh buat. Ada satu hadis yang saya boleh teringat, boleh share dengan anda. Daripada seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika mana pergi ke menunaikan umrah ke Mekah, beliau sakit di Mekah. Nabi pergi ziarah Sa'ad. Sa'ad tengok Nabi main, Sa'ad tanya Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak? Aku ni sakit dah. Aku rasa aku tak ada nak balik ke Madinah balik dah. Mungkin mati di sini. Boleh tak aku nak wasiat seluruh harta aku ke jalan Allah? Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas adalah jutawan, orang kaya, sahabat Nabi, orang kaya. Dia nak wasiat seluruh harta dia ke jalan Allah. Nabi kata tak boleh. Kalau tak boleh semua, boleh tak aku nak infak ke jalan Allah separuh saja? Nabi kata tak boleh. Kalau tak boleh, boleh tak aku nak infak ke jalan Allah 1/3 saja? Nabi diam tak? Nabi jawab, 1/3 pun dah banyak sangat dah. Sebab Nabi bagi alasan, meninggalkan anak kamu dalam keadaan kaya dengan duit kamu ni lebih baik daripada kamu tinggalkan dia dalam keadaan susah dan meminta-minta. Anda pernah dengar tak ibu bapa hari ni? Dia pernah kata, saya pernah dengar misalnya anda, hari ni kita buat kerja teruk, kita beli kereta mewah, duduk rumah besar tak apa lah, kita buat kerja teruk. Anak-anak esok hampa fikir sendirilah, aku buat kerja teruk dah, hampa nak hidup senang, hampa buat kerja teruk. Islam tak ajak lagu tu. Betul, kita sarankan dia suruh bekerja bersungguh-sungguh, tapi apa yang kita buat ini, kita mesti ada satu niat nak wariskan pada mereka. Warisan itu memang disarankan dalam Islam. Dalam MA ada harta warisan? Ada tak? Ada. Pernah jadi tak? Ada orang dapat dah? Siapa dapat dalam dewan ni? Tak ada lagi? Betul? Tahu mana kata dah? Dengan orang cerita ada ya? Betul dari cerita tu? Mestilah betul. Bukan seorang dua, dia mutawatir, ramai yang cerita. Betul? Tentang Campoyo, tentang Alfred Hendra, tentang Sifang, tentang Insun Abdullah. Ramai orang MW. Masa saya masuk 2001 dulu tak ada siapa mati, Campoyo orang yang mati. Duk jajal Campoyo satu Malaysia. Lah ni ramai yang dah mati. Dan memang betul-betul MW tinggalkan warisan itu kepada anak-anak beranak orang MW. Tahniah dulu untuk MW sebab menjalankan prinsip dalam Islam. Baik. Trend hari ni nak berniaga apa? Nak berniaga nasi ayam, modal besar. Nak buka kedai makan, modal banyak. Yang paling senang, yang paling efektif, yang paling terbukti berkesan dan berjaya adalah MLM, multi-level marketing. Tak boleh elak. Ini yang terbaik. Kalau sebut yang terbaik perniagaan online, kita juga online. Kita juga ada penghantaran online. Nak buat dropship, kita pun boleh jadi dropship. Tak ada beza apa kita dengan perniagaan online yang lain. Cuma nak pilih yang mana ni, banyak-banyak ni. Ni dalam dewan ni, apa pernah masuk ni, negara luar ni? Ui, ramai benar. Awak berhenti. Tak syok? Syok ke? Ni tak pernah dewan, syok macam mana? Okey, macam mana nak pilih? Kalau kita pentingkan halal
haram, kita mesti tahu macam mana nak pilih. Ni saya bubuh gambar dekat muat skrin dia. Banyak lagi. Sebenarnya dalam Malaysia ni dah ada ribu direct selling. Yang dah kena ban pun beribu dah. Okey, ni yang ada, yang masih ada. Salah seorang bekas pengurusi Direct Selling Association Malaysia, Persatuan Direct Selling Malaysia, Mr. Paul Yee. Dia dulu GM Amway, General Manager. Hari ni dah bukan dah, dia berhenti dah. Dulu dia jadi pengurusi Direct Selling. Dia kata salah satu ciri-ciri Direct Selling yang betul-betul Direct Selling yang bersih, yang bukan sistem piramid, mestilah di Malaysia yuran pendaftaran dia kurang daripada RM100. Ada tak direct selling yang yuran dia lebih 100? Ada. Yang 30 masuk boleh, tapi you tak boleh capai pintu, you tak boleh capai pin ni. You nak capai pin, you kena masuk hak 350, you kena masuk hak 1250. Dia bersyarat. Dia ada tahap belian sendiri dalam jumlah tertentu bagi melayakkan dia dapat bonus downline. Kita upline, kita ada 30 orang downline. 30 orang downline, beli barang, PV meningkat 13,000, 14,000. Sepatutnya kita dapat bonus 5-6 ribu ringgit. Tapi oleh kerana bulan tu kita pergi ke Mekah buat haji, sebulan tak balik, tak beli apa bonus tersebut. Betul tak? Banyak direct selling macam tu. Apa hukum dia? Hukum dia tak sah. Dalam Quran sebut wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan hak orang lain dengan cara yang batil. Batil ni cara nak mengelak, cara yang salah, cara yang tak betul. Sedangkan kumpulan itu kita yang bina. Tapi oleh kerana hanya sebab kita pergi ke Mekah sebulan tak beli apa, bonus itu dia pass up kepada siapa? Upline di atas. Sebab upline di atas ada maintain, kita tak ada maintain. Dia terkeluar daripada ciri-ciri yang tadi yang dibenarkan. Bila sebut tak boleh ada pembelian maintain, maka yang lain juga hilang. Sebab yang lain semua kena maintain. Kalau tak bohong lah, kena maintain. Saya berani tulis sebab saya dah tengok, saya dah check dan saya dah sembang dengan mereka. Yang saya tak bubuh, saya tak sembang ni sebab tu saya tak berani bubuh. Walaupun mungkin ada anda tahu ada lagi ni isu tak bubuh ni, memang ada, tapi saya tak berani teka. Lagi jadi fitnah. Yang saya bubuh, yang saya dah pergi temu ramah, memang kena ada. Tinggallah ni tercomok ni seorang ya. Duk buat cara lama, tak payah maintain yuran bawah pada 100. Inilah perniagaan yang sebenar. Yang orang dia kata Yahudi ni, hak ni Yahudi buat macam tu. MWay marketing plan yang anda tengok tu 3%, 6%, 9%. Daripada tahun 1945 dulu MWay wujud bila? 59. Marketing plan dah wujud 1945 tu. Emla Direct Aziza dah pergi tengok sendiri. Ini bukan ini, di Edam, Michigan. Dah ada marketing plan tu 1945 dulu. Sampai ke hari ini tak pernah berubah satu huruf pun, satu figure pun. Setakat itulah. Lepas tu bila dia melebarkan ke tempat yang baru dia bukan dia masuk dia tak ubah macam ni. Kalau dia masuk Malaysia dengan bonus usaha jadual macam ni, sampai bila-bila pun macam ni. Tapi orang tanya pula, awak Vietnam 21% 7,500 hari pergi. Itu dia masuk Vietnam 7,500, sampai bila-bila pun 7,500. Itu cara yang disebut tak ubah marketing plan tu. Jangan duk compare dengan Vietnam, duit depan lain. Okey. Siapa akan jadi diamond dulu? C ya. Pasal apa C? Pasal dia sponsor banyak. Oh, tak dijawab. Siapa jadi diamond dulu? C. Confident jawab. Taman dah ada jadi diamond. Ni dalam dewan ramai-ramai ni kalau saya tanya, siapa yang akan, bukan siapa nak lagi semua orang sikit. Siapa yang akan jadi diamond dulu? Boleh tunjuk tak? Siapa berani akan dengan siapa dia akan jadi diamond dulu? Ada? Tak ada tanda. Hang rajinlah orang mana pun A, hang rajinlah orang mana pun B, C. Tapi kalau yang di bawah buat dulu, jaya ke 6 orang, dia diamond dulu. Itu Amway. Amway satu sistem yang kita tak boleh tahu siapa nak naik dulu. Sebab itu bila orang selalu kata dekat saya, Amway ni macam direct selling lain juga.
orang bawah buat, orang atas naik. Saya kata, dah MW, orang bawah buat, orang bawah naik, atas tak ada naik. Sebab dia tak buat, dia sponsor saja. Saya tak kata dia buat, saya kata dia sponsor. Dia sponsor 6 orang, siap ada MBO 6 orang, meeting tapi MUS tapi ABRM tak masuk. Agak-agak 6 orang tu nak jadi DD kan? Tak lah. Bila tak jadi DD, dia jadi apa? Dia pun tak jadi apa juga. Tapi yang komik, yang di bawah tu, yang kita tak sangka, yang tenggelam dalam kumpulan, muka pun tak kenal, tiba-tiba pak naik diamond dulu. Hari ni berlaku dalam minggu tak ada nak kenal, tiba-tiba potong kek DD, tiba-tiba potong kek emerald. Baik, aku tak nak tengah hamai meeting pun. Macam mana boleh potong kek? Itu uniknya perniagaan MW. Yang masuk berpuluh-puluh tahun tak nak naik potong kek pun kan. Hak masuk baru beberapa bulan dah potong kek. Inilah yang dipanggil sistem yang adil. Allah kata dah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah suruh kita buat apa pun yang adil. Adil itu maksudnya kena dengan konsep dia, kena pada tempat dia. Company lain tak boleh buat. Sebab tu company lain nak cuba tiru MW tak jadi. Bila dia tiru tak jadi, duit dia habis banyak, kena bayar. Oh, marketing plan tak kena, ubah marketing plan fashion baru pula. Lepas tu dia ubah lagi. Orang habis sabar dalam sekali lagi dia tahu. Bila gaya nak hit target dia, company mesyuarat, ubah marketing plan. Up sikit, hak 70,000 PV, kena 80,000 PV, baru layak sekian-sekian bonus. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh syarikat-syarikat lain. BML, kalau 2 botol harga dia cuma RM3.30. 1 liter distro yang dicairkan RM3.30. Kalau anda beli cap matahari cerah, 1 liter berapa harga? Ni yang paling murah dalam Malaysia ni, RM8.69 1 liter. Yang mana murah? Kalau anda beli yang ni, membazir lah duit. Membazir. Anda tahu membazir itu macam mana orang dia? Quran sebut innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang yang gemar membazir ini, mereka ini sahabat kepada itu yang berbahang syayatin. Ada yang tak faham kan? Kita cuba selesaikan. MW ada penyelesaian yang banyak kalau kita kupas. Okey. Tapi untuk barang mahal macam mana? MW sediakan ansuran EPP, Easy Payment Plan. Yang ni saya ingat tak payah terang banyak dalam APRM pun mungkin ada orang dah beritahu kita tak ada sistem riba kan. Allah sebut wa ahallallahu al-bai'a. Aku halalkan sebarang perniagaan, yang aku haramkan cuma riba. Ni. Beli cash pun harga yang sama 1213, beli bayaran ansuran pun harga yang sama 1213. Pakai kredit pun sama 1213. Ada lebihan tak? Pakai tiru. Depa pun tak ada EPP juga. Baguslah MW buat orang tiru. MW buat orang tiru. Sebab tu hari ni hal lain pun lompat masuk MW habis. Anda pernah tengok leader-leader lain masuk MW? Banyakkan lain kan? Halal. Kita pakai sijil halal. Botol vitamin. Saya kalau cerita bab halal ni, saya tak boleh lupa lah dalam minda saya tentang cerita saya dengan makcik seorang di belah Kedah sana. Makcik lah, umur dah, tapi prihatin sungguh dengan halal. Saya jual vitamin kat dia daily saja pun, sebotol ya, ataupun botol kecil. Hak ni halal dah cik. Halal, cik halal. Tak ada cik halal pun. Dah, kalau kita pakai halal Ivanka cik daripada US. Ivanka ni jakin iktiraf. Oh, tapi halal dia pun tak cok lah no. Dah, kita pakai halal Ivanka. Jakin dia tak ada halal sini. Tak ada pun cok jakin. Dah, jakin tak cok sini makcik. Jakin iktiraf sijil halal kita. Oh, lepas tu ni kalau jakin luluh lah halal makcik, boleh makan. Tapi tak ada orang cok halal. Makcik ni memang tak ada makcik cok halal. Kita pakai sijil saya tak bawa nak tunjuk kat dia. Kita pakai sijil. Ivanka ni syarikat, satu agensi yang bagi penerapan halal. Dan bila masuk Malaysia jakin dikira. Oh, jadi halal. Tapi kalau ada jakin lagi syok, dia kata, awak ni je minat dengan jakin, aku heran lah. Dia nak juga ada halal di botol tu. Tunjuk M, dia tak mau terima. M tak mau, nak halal. Kita halal, jangan risau. Okey? Baik. Sebab Allah sebut wa kulu mimma apa dia panggil? Lupa dah. Halalan thayyiban.
Okay, halal dan thayyiban, kita mesti halal. Produk kita lulus. Semua benda yang nak masuk dalam mulut ni arahan Quran tau. Dia suruh kita makan benda yang halal dan thayyiban. Semua orang tahu ayat tu betul. Halal dan thayyiban tu dengar merata kan. Tapi kita faham tak thayyiban tu di mana? Halalan okey. Beli Maggi. Halal lah Maggi. Halal lah Maggi. Halal. Ada cok halal kan? Tu jadi cok halal. Beli chickeries, junk food, keropok. Ada cok halal lah. Halal kan? Thayyiban lah. Pasal apa tak thayyiban? Apa maksud thayyiban? Thayyiban ni macam ni. Kita ada ladang kita sendiri. Ladang kita organik. Kita tak guna baja kimia. Kita tak guna racun serangga. Kalau ada tikus, kita ada berulang, nanti dia tangkap. Kalau ada serangga jahat, nanti kita ada ladybug, dia akan makan serangga-serangga jahat. Kita menggunakan semua struktur alam semula jadi untuk menjaga tanaman kita. Maka kita tuailah tanaman-tanaman ini untuk dijadikan vitamin yang betul-betul organik, tidak ada sedikit pun chemical. Ini yang dimasukkan thayyiban, berkualiti tinggi. Dalam agama dia kata unzuru ilal kaifiyah wala tanzuru ilal kamiyah. Apa maksud dia? Tengok kualiti, jangan tengok kepada angka. Apa maksud angka? MBA punya mahal, Blackmore di farmasi murah. Islam kata jangan tengok angka murah. Itu tak thayyiban. Dia ada pewarna, dia ada pengawet, dia ada perasa yang boleh merosakkan organ dalaman badan kita. Kalau kita sedar vitamin luar ada pewarna, pegang di tangan lekat warna kuning, bahaya tak? Bila makan rosak ada buah pinggang, rosak empedu, rosak hati, rosak paru-paru, boleh rosak. Tapi kita beli juga sebab dia murah. Apa hukum? Oh, kita macam bagi ceramah hari ini, hukum je. Apa hukum? Quran sebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu ke arah kebinasaan, termasuk binasa badan. Kita tahu benda itu tak bagus, kita pergi makan juga, hukumnya haram. Sebab ini arahan wala, dia panggil la nahiyah, la yang berbentuk larangan. Tuhan kata jangan sesekali kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Tapi Tuhan vitamin ini murah pun tak boleh sebab dia merosakkan badan. Umat Islam, Nabi tahu. Tapi Nabi buat itu atas arahan Allah. Sebab Nabi ni wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tak buat sebarang benda seorang-seorang dia, sendiri-sendiri dia, melainkan wahyu yuha, melainkan Tuhan yang turun wahyu suruh dia buat. Baju besi Nabi gadaikan kepada Yahudi, Nabi ambil makanan bawa balik rumah, baju besi bagi ke Yahudi. Itu adalah sebahagian daripada peralatan senjata. Sampai Nabi wafat, baju besi itu tak ditebus, jadi hak Yahudi. Sampailah Sayyidina Ali yang pergi tebus baju besi itu. Dalam kitab Fathul Bari karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya takut, saya sebenarnya banyak fakta saya nak bagi dalam bentuk kitab, tapi saya risau orang panggil saya ustaz, saya tak berani. Ni saya pakai margin tau. Ustaz tak pakai margin. Saya boleh sikit share dengan anda ilmu, tapi saya bukan ustaz, maknanya saya tak pernah mengajar mana-mana sekolah dan mengajar MBA ni lah, dia share kan. Sebab ada orang tanya saya, ustaz dulu mengajar mana? Saya tak pernah mengajar orang. Betul buat dia panggil ustaz, tak tahu punya apa, saya tak suruh pun. Itu problem. Baik. Sebab tu saya sampai hari ni saya tak boleh nak sponsor orang perempuan, dia takut. Dah lah, single ustaz pula, takut lah. Ayah siap kat saya lah, saya tak ada orang perempuan lah. Sebab panggil ustaz, palingan panggil. Baik. Saya tunjuk batu. Masuk berat badan daripada 76 tinggal 51. Tengok tangan dia tu, tak clear lah. Lampu suluh. Tangan dia dengan kaki dia sampai tinggal halus, kecil. Kita ambil lah dalam muka. Begitu kurus, doktor tak tahu sakit apa. Kita macam mana rasa? Doktor tak tahu sakit apa, tapi kita sakit. Tu pun bukan main. Doktor bukan doktor tak bagus, tapi bukan semua doktor tahu. Okey, bila dia jadi macam ni, doktor panggil keluarga dia. Sampai last tu dia tak boleh bangun dah. Angkat tangan tak larat, pegang handphone, pam, jatuh dalam muka. Dia tak ada tenaga, makan tak lalu. Doktor kata bersedia aja makcik, kakak,
Benda ni kami tak boleh buat apa dah, ambil buat balik aja. Bila-bila masa saja dia boleh habis. Saya kenal rapat keluarga dia, tapi saya tak mau masuk campur. Sebab kak dia polis. Polis ni biasalah, kita duk pandai-pandai lagi, payah. Sampai habis dia ikhtiar, tak tahu nak buat apa, pergi rumah duk teriak. Lepas keluarga teriak, dia tak teriak, dia relax kan. Keluarga duk teriak, saya kata tadi, saya WhatsApp pergi kat kak dia. Aduh, kulak penuh dalam mulut. Dia punya antibody dah tak ada. Kulak tumbuh dengan senangnya dalam mulut dia. Ini saya nak beritahu ke anda, kita buat FB hari ni kita boleh bantu orang macam ni. Bukan kita buat FB nampak PV je. Saya WhatsApp ni kat kak dia, saya kata Kak Ngah, saya panggil Kak Ngah, mau tak kalau saya cuba dengan rawatan suplemen? Saya banyak juga cuba untuk pesakit kronik sebelum ni, alhamdulillah ramai yang berkesan. Dek Wan, ni Dek Wan saya panggil dia. Dek Wan pun tahu tentang rawatan yang saya selalu buat selama ni, cuma kos dia mungkin agak tinggi untuk beli. Saya kata lebih kurang 800. Dan saya akan buat dalam bentuk jus, saya buat jus kat dia. Kalau dia kata buat je lah Syukri, duit boleh cari. Dia kata duit boleh cari, saya lega. Saya takut dia kata buat dulu, lega aku bayar. Tak lega, tanggung. Memang ya, kan? Dia kata duit boleh cari, kalau itu yang terbaik untuk dia. Sampai hari Khamis. Hari Khamis nampak ketara sangat perubahan dia. Dia dah boleh bangun duduk, dia boleh sembang, senyum, pula pun dah kurang sikit. Dia duduk rumah dengan isteri jugalah. Ada isteri pula, kita punya mouthwash. Sebelum tu doktor bagi isteri ke dia. Dan hari ini kita tengok kembali sihat sepenuhnya. Kawan-kawan, MW ni bukan cerita cari duit saja. Kita boikot benda yang perlu. Boleh, tak ada masalah. Kita nak bantu rakyat kita Palestin, menunjukkan kasih sayang dan ambil berat kita kepada mereka. Boleh, boikot. Tapi selain pada neutralize, ada tak vitamin lain yang sehebat dia? Ada lagi siapa pandai kata vitamin lagi bagus pada MW punya vitamin? Ada? Ladang pun tak ada, macam mana nak mengaku dia bagus? Saintis pun ada seorang dua ya. Kita ada 170 orang saintis bahagian neutralize saja. Maka kita ada yang terbaik. Yang terbaik tak boleh boikot. Siapa boikot, dia menzalimi diri dia sendiri.